cukup cepat menjatuhkan hukum. If you are not with us, you are against us. Dia kata begitu. Maknanya, man laisa minna fahuwa aduuna. Dia kata, siapa yang bukan bersama kita, dia tu musuh kita lah. Itu. Kalau orang tak masuk Pertubuhan Peladang, LPP, sama dengan kita, takkan musuh kita. Dia masuk yang lain, Mika pun. Dia tak gemar bertani, dia pun tak ada tanah. Atau dia masuk dalam perdasama. Persatuan Peniaga apa entah perdasama tu. Jadi kita tak boleh nak jatuhkan, oi dia tu kalau dah tak bersama dengan kita, dia tu musuh kita lah. Ini pemikiran yang ada pada Daesh, pemikiran yang ada pada Qaedah. Man laisa minna fahuwa aduuna. Inilah pemikiran Khawarij. Ya, inilah pemikiran Khawarij. Akhirnya dia menghalalkan darah Sayyidina Ali, dia menghalalkan darah Sayyidina Muawiyah. Itu ceritanya Khawarij itu. Jadi betapa mudahnya seseorang kalau tak pandai mizan, ambil satu ayat dia pun jatuhkan hukum. Ambil satu, padanya salah konteksnya, ya, salah pada konteksnya. Maka dengan sebab itulah betapa perlu, ya, maknanya kita kata selain daripada kitab juga al-mizan, ya. Jadi katanya Alkitab yang menjadi sumber rujukan kepada pelaksanaan keadilan dalam konteks kefahaman, perkataan dan juga amalan. Ini pun satu benda, ya, yang perlu kita perhatikan, ya, bahawa Al-Quran bukan hanya untuk difahamkan, tetapi Al-Quran juga hanya untuk diamalkan. Yang disebut sebagai Islam yang kelihatan, Islamun yura, nampak keislamannya sehingga boleh menjadi contoh kepada orang lain. Saya baru ni seorang peniaga hardware Cina. Ustaz, apa saya? Tolong sembahyang hajat. Siapa pula aku kena sembahyang hajat? Saya orang hutang banyak Ustaz. Saya kena kencing banyak, dia kata kan. Ini banyak haji-haji pun kencing saya. Katanya haji-haji pun banyak kencing saya. Suruh nyawa sembahyang hajat. So apa maksudnya situ? Maknanya bagaimana orang nak pikat pada Islam, terpikat pada Islam kalau dah perangai kita apa itu. Ya tak? Sebab itu Islam itu bukan hanya kefahaman, Islam itu juga amalan. Bahkan amalan itulah yang lebih hebat kesannya. Action speaks louder than words. Harapkan labur je. Orang Perak kata, siapa? Si Anu. Dia tu harapkan labur je lah. Kata. Jadi tak boleh, ya tak? Orang menilai kita daripada tindakan kita. Jadi saya tanya, ini yang banyak tak bayar siapa? Ini semua insya-Allah punya orang, dia kata. Semua insya-Allah punya orang, kata je. Kita lah weh. Letih awak kata. Saya kena kencing banyak, katanya. Ustaz tolong sembahyang hajat. Kapio ni, kata tak? Udah aku kena sembahyang hajat untuk dia pula dah. Itulah kita. Ini cerita benar ni, kisah benar. Walaupun tak masuk TV3, ya tak? Sehubungan dengan itu, saya gigih merujuk kitab-kitab tafsir. Namun tetap tidak memberikan sebarang jawapan yang dapat memuaskan hati saya berkaitan dengan al-mizan ini. Ya tak? Yang sedang ingin tahu, ya. Walau bagaimanapun mujur ia memberikan sedikit petunjuk yang sangat berguna. Terdapat tafsiran di dalam Ibnu Kathir yang mentafsirkan mizan, ia bermaksud keadilan, letakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, yang dikatakan adil itu ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, letakkan ayat itu pada konteksnya. Ya, ayat ini pada keadaannya bagaimana? Ayat ini pada keadaannya bagaimana supaya jangan disalahkan. Ya, Al-Quran, jangan disalahgunakan, ya, jangan disalahgunakan Al-Quran dan sebagainya. Definisi tersebut merupakan pandangan Mujahid, anak murid kepada Ibnu Abbas, Qatadah, anak murid kepada Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya. Pandangan tersebut daripada pandangan perspektif yang benar yang disaksi dan disokong oleh kewarasan akal. Memanglah kita tidak memuja akal sebagaimana Mu'tazilah, sebagaimana demokrasi liberal. Mereka itu memang memuja akal. Akal itu mutlak, maksudnya absolute. Decision maknanya berdasarkan rationalism mereka. Tetapi Islam tidak begitu. Bagi Islam, peranan akal ialah memahami nas, bukan untuk mengatasi nas. Peranan akal dalam Islam ialah memahami nas, bukan untuk mengatasi nas. Tapi Khawarij diatasinya.
mengatasi nas. Ya, banyak perkara yang Khawarij tolak misalnya, ataupun liberal barat tolak, sebab dia menganggap akal itulah segala-galanya. Akal itulah semutlak-mutlaknya. Itu demokrasinya liberal, ya, demokrasi liberal barat. Jadi, bagi kita akal mesti tunduk kepada nas, dan adanya akal untuk memahami nas. Gunakan akal itu untuk memahami nas. Jadi kewarasan akal artinya jangan adanya ta'assub. Ya, jangan adanya ta'assub, sebaliknya letakkan sesuatu itu pada tempatnya, ya. Katanya di sini di dalam surah Hud ayat 17, afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidum minhu, ya. Jadi dikata surah Hud ini dikata bahawa adakah sama afaman kana ala bayyinatin min rabbih, ya. Adakah sama mereka itu dengan orang yang sentiasa mempunyai bukti, bayyinah. Bayyinah ni evidence, ya, bukti-bukti daripada Tuhan, dan disokong pula oleh saksi-saksi daripada Allah yang meneguhkan bukti tersebut. Tuan-tuan, ada dua tu. Satu ialah nas. Itu dalam buku, dalam kitab, dalam mazhab. Tetapi on the ground, ya, dia kata di sini bahawa syahidun minhu wa yatluhu syahidun minhu. Apa kata orang putih? Saya pun tak ingat. Seeing is believing. Seeing is believing. To see something, ya tak? Seeing is believing. Maksudnya apa? Kalau dengar labun je tak cukup. Tengok benda tu. Ainul yaqin, bukan sekadar ilmil yaqin, tapi tengok benda tu secara empirical, nampak di depan kita. Jadi maknanya di situ bahawa bukan sekadar ada bayyinah, tetapi juga syahidum minhu, harus dilihat. Ini penting tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Kita Islam ni kadang-kadang orang bukan Islam ataupun kita lah, sesama kita, ada crisis of expectation. Maksudnya ialah kita bercakap, kita boleh selesaikan masalah. Ya tak? Kita boleh selesaikan. Anak-anak muda ni tak apa, kita boleh selesaikan. Apa nama ni, remaja-remaja yang terlanjur ni tak apa, kita boleh selesaikan. Orang bukan sekadar dijanji-janjikan. Maka jadilah disebut crisis of expectation. Orang nak tengok penyelesaian konkret. Macam mana kita nak buat? Within, dalam suasana kita yang ada ini, di peringkat masjid ini, apa program yang kita boleh buat untuk remaja? Apa program yang kita boleh buat untuk ibu-ibu, ya tak? Dan sebagainya. Maknanya, saya nak sebut di sini ialah bahawa orang bukan sekadar nak dengar teori-teori pengajaran yang hebat daripada pengajian-pengajian. Baguslah tu. Tapi apa program yang konkret, yang praktikal, operational di tengah-tengah masyarakat yang kita buat? Ya. Maknanya apa program yang boleh beroperasi, yang praktikal untuk menyelesaikan isu-isu. Ialah kita bercakap soal, maknanya kita kata soal, maknanya banyaklah isu-isu yang pincang. Tak apalah, itu dah biasa dah, banyak sangat dah. Macam-macam forum dah, daripada forum perdana kepada forum apa entahlah. Ya tak? Naik atas sikit lagi, naik bawah, turun lagi, macam-macam forum dah. Ya tak? Tapi sampai bila orang nak lihat, ya, solutionnya yang praktikal, bagaimana program yang kita boleh buat, penyelesaian yang kita boleh buat di atas platform masjid misalnya. Saya masa di Mesir, tuan-tuan, masjid menjadi pusat kraft tangan. Pukul 3 petang pun orang kaum ibu, ya, kan dia mau mengaji tu, mak tiap-tiap hari dia mau mengaji. Rupanya bukan mengaji je, dia buat kraft tangan, memindahkan kemahiran-kemahiran, sehingga akhirnya mereka boleh survive. Takdirnya kalau suami tak ada pun, tak ada apa masalahnya. Dia ada kemahiran yang akhirnya dia boleh, dengan skill itu dia boleh meneruskan kehidupan. Sebab apa? Ialah isteri dengan suami ni sebenarnya begitulah. Masa ada kelahi sesaja, bila dah tak ada mulalah. Kan? Mika ni orang cakap lain, Mika dengar lain. Sebenarnya dua-dua dah sama dah. Dua-dua dah tak apa dengar. Jadi itu masih hidup, Mika teman.
Bila dah seorang tak ada, mula dah rupa ayam kena tunggu. Dah mula tak kerti kan? Dah mula tak kerti. Siapa nak bayar duit air? Siapa nak bayar duit api dah? Siapa nak ke market? Bahasa contoh. Bukan orang sini, ini orang kampung Pasir Berdengong. Tapi memindahkan skill itu, memindahkan skill itu akhirnya memberikan cahaya kepada mereka. Di mana? Dibuat di masjid. Saya nak sebutnya ialah bahawa penyelesaian praktikal. Ya, penyelesaian praktikal itu dilakukan walaupun daripada masjid. Walaupun daripada masjid. Jadi akhirnya kita kata bahawa mereka dapat menjana pendapatan pula. Kaum ibu, daripada masjid-masjid di sana dapat menjana pendapatan, sehingga akhirnya kemahiran itu berguna untuk peribadi mereka dan juga untuk persatuan mereka. Ini contoh orang nak melihat penyelesaian Islam. Orang nak melihat penyelesaian Islam itu bukan hanya pada bayyinah, pada teorinya, tetapi juga pada perlaksanaannya, syahidun minhu, maknanya saksi-saksi daripada Allah yang meneguhkan bukti tersebut. Jadi ada dua benda di situ. Satu bayyinah, satu lagi ialah kelihatan bendanya secara nyata di dalam kehidupan. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha, demikianlah fitrah, iaitu agama Allah yang difitrahkan bagi manusia itu berkarya. Bahasa modernnya berkarya. Maksud saya berkarya ialah creativity. Maknanya fitrah itu suci, betul. Tapi kita kena kreatif. Membuat sesuatu itu sehingga akhirnya kita dapat berbuat. Bukan sahaja berfikir tapi berbuat. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok teman-teman kita di Indonesia, pesantren-pesantren di Indonesia, mereka berjaya mencipta peluang-peluang pekerjaan. So, mereka bukan job seekers, but they are job creators. Pesantren Sidogiri tu, saya pergi, ada 200 minimarket dia. Sampai dia dapat memberikan peluang pekerjaan kepada santri dia. Santri ini maknanya orang yang belajar di pesantren dipanggil santri. Termasuk santri yang lansia. Apa pula lansia ni? Rupanya lanjut usia. Indonesia di tuan-tuan, ya Allah. Cukup haru dia ni, tak? Ngapa? Tapi semua faham pula tu, semua faham. Saya fikir apa ini lansia, Pak? Ini lansia ini becak ke apa ya? Kan? Apa ya? Enggak, lansia ini lanjut usia. Oh, santri lanjut usia, ya tak? Rupanya yang santri lansia ini pun ada peluang-peluang pekerjaannya. Kalau pesantren di Bandung tu, tuan-tuan, mak, baju-baju Bandung tu, ya tak? Dijahit oleh santri-santri yang tua-tua tu, yang lansia tu. Akhirnya maknanya dibekalkan kepada maknanya toko-toko ini tadi. Kan kita asal balik Bandung je mesti beli baju Bandung. Oleh Bandung kan, balung baju pendek. Jangan sambunglah. Nanti nampak yang lain pula. Jadi maknanya berjayanya pesantren, maknanya berjayanya Agim misalnya, kita kata Agim tu ialah kiai gimnastiar, akhirnya berjaya dia generate, dan dia berjaya maknanya kreatif, sehingga akhirnya dalam Islam kita berjaya mewujudkan apa yang disebut sebagai creativity melalui pendekatan-pendekatan praktikal itu, maka kita jadi job creators, not job seekers. Yang berlaku zaman kita ni banyak job seekers. Job dah tak ada. Udah lah, mata tak tahu apa nak buat. Macam mana kita nak lahirkan orang yang boleh menghasilkan kerja-kerja, disebut sebagai job creators. Dan creators itu terhasil daripada creativity, terhasil daripada creativity. Bukan sekadar kreatif, bukan sekadar maknanya kita kata dia itu maknanya kreatif, dia juga inovatif, Tafsir ini merupakan tafsir yang baik, walau bagaimanapun ia tidak membahaskan mizan dengan cara aplikasinya, tatbiq, applicationnya bagaimana di dalam masyarakat. Kebanyakan ahli tafsir menafsirkan al-mizan dengan keadilan, berkonsepkan daur, iaitu apa di sini?
terlarang secara akal, maksudnya serahkan maksud yang sebenar itu ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana matlamat daripada Al-Mizan adalah untuk melaksanakan keadilan. Jadi bagaimana ada kalanya kita gagal melihat sesuatu dengan adilnya, lalu kita jatuhkan hukum. Seorang yang mencuri tabung masjid, ya tak? Kita hanya melihat semata-mata kepada gejala kecurian itu, tapi kita tak pernah tanya macam mana dia boleh terlibat, kenapa dia boleh terlibat. Ada seorang wanita di Mesir masa saya di sana, dia minta hukum Allah dilaksanakan atas dirinya kerana dia sudah terlibat dengan mencuri ini dan sudah banyak kali masuk penjara, makan tanggung keluar, makan tanggung. Ya tak? Makan tanggung kelambu gantung, ya tak? Akhirnya dia kata dia tak boleh dia kata. Kalau dihukum cara ini, dia kata dia tak boleh hilang tabiat mencuri itu. Sebab dia puncanya, bila kita cek balik, puncanya ialah dia satu hari itu dia tak dapat masuk rumah dia pasal kunci dia hilang. Akhirnya dia ada kunci-kunci yang lain, ya tak? Akhirnya dia cuba kunci-kunci yang lain, akhirnya berjaya. Lepas itu dah jadi habit pula dia nampak je benda yang terkunci, dia cuba buka. Akhirnya dia terlibat dengan kecurian. Dia itu pencurian. Maknanya dia suka test bila nampak bendanya lawa dalam tu. Udahlah dia berkenan. Mula katanya nak pinjam je, bagi balik. Lepas tu lebuh katanya. Akhirnya dia tertangkap. Banyak kali tertangkap. Jadi masuklah dalam penjara, makan tanggung, kelambu gantung. Tak? Tapi tak maunya. Dah tahu dah 3-4 kali. Jadi apa yang saya nak sebut di sini adalah dalam konteks mereka yang kecurian ini tadi, dalam kes tabung-tabung masjid yang kena pecah ni, kadang-kadang kita hanya menghukum pencuri itu. Tapi sebenarnya apa di sebalik itu? Yang menyebabkan dia jadi terlibat ni, apa di sebalik itu yang mendesak, yang terdesak menyebabkan kita tidak tahu. Jadi kalau kita tahu, barulah kita akan berlaku adil. Seorang pelajar tingkatan 1 merokok, sedangkan dia di sekolah agama, perempuan. Dia merokok, kan? Kita pun buatlah, masa itu boleh lagi public caning. Buatlah public caning. Rupanya lepas itu, dia train lagi 3 orang merokok dengan dia. Tingkatan 1, wanita, ya tak? Pelajar perempuan, sekolah agama. Kita pun hukum public caning. Rupanya tak selesai. Rupanya kita kena hukum cara adil. Sebenarnya yang kena hukum bukan dia, mak bapak dia yang mengasuh dia merokok. Dia melahir daripada keluarga yang hebat, maknanya di KL, dan mak bapaknya merokok. Jadi anaknya pun dibaginya, disuruhnya. Jadi budak tu pun merokok lah sudahnya. Bila sampai tingkatan 1 di Ipoh ni, lantak dia merokok, udah kena tangkap. Bila kena tangkap, zaman itu boleh public caning lagi. Masa tu saya mengajar di sekolah tu. Atau udah ditrainnya lagi 3 orang merokok dengan dia juga. Atau rokok peri daripada KL, tak? Rupanya tak boleh. Kita kena cek kenapa dia begitu. Sebenarnya kata Saidina Umar bahawa kalau beginilah selepas ini, tak? Bukanlah yang pekerja itu aku potong tangannya, kamu majikan aku potong tangan. Sebab kamu tidak berlaku adil kepada pekerja kamu. Dalam konteks bila mana seorang suami dia mengadu bahawa isteri nusyuz, bila Saidina Umar ambil keterangan, kalau begitu bukan isteri kamu yang nusyuz, kamu lebih dahulu nusyuz kepada isteri kamu, ya tak? Jadi begitulah dalam konteks kita kata keadilan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan hanya kita melihat teksnya, nampak zahirnya, bagaimana di sebalik sesuatu. Ya, bagaimana kita melihat di sebalik sesuatu. Bagaimana keadilan itu dapat diaplikasikan. Kan? Maknanya macam mana kita nak marah orang berzina kalau suasana kita terdedah kepada zina. Ya, kita nak hukum, yes, okey, nak laksanakan. Tapi kalau dah maknanya kita kata sumber-sumber di sekeliling itu semua mengajak kepada zina, kita nak salahkan dia. Dia menjadi mangsa kepada keadaan. Macam anak pelajar yang tingkatan 1 tadi, dia menjadi mangsa kepada mak bapak dia. Yang kena public caning, mak bapak dia sepatutnya, bukan dia. Jadi itu kita kata bagaimana aplikasi keadilan itu, ya tak? Maka timbullah idea untuk mengkaji, menyelidik segenap gedung pengetahuan, library lah, ya, maknanya gedung pengetahuan daripada literature dia, daripada rujukan terhadap kitab-kitab ilmu, sehinggalah mentadabbur kitab Allah yang tidak terhenti mukjizatnya hinggalah hari kiamat. Memang yang dikatakan mukjizat itu mesti kompeten dengan
cabaran semasa. Ya, ini katakan mukjizat itu ialah dia dapat mengalahkan pencabar-pencabarnya. Jadi oleh kerana Al-Quran ini mukjizat, jadi kita kata bahawa cabaran semasa berubah-ubah. Ya, cabaran semasa berubah-ubah. Namun itu tidak menghilangkan relevannya Quran sebagai, maknanya kita kata apa? Sebagai mukjizat, kerana Quran tetap relevan, tetap mampu mempunyai daya saing untuk mencabar, ya, kita kata keadaan-keadaan semasa. Ada seorang lecturer daripada UIA, dia kata, Ustaz, sebenarnya dalam Quran ada aspek computer engineering. Saya kata, tapi kita oleh kerana dia memang PhD di bidang itu, saya kata, macam mana? Dia kata, kami dalam computer engineering, kami ada apa yang disebut sebagai unbreakable code. Sehingganya PC ke ataupun laptop ke tak boleh dibuka sebab ada kod yang mengunci, access deny, ya tak? Unbreakable code. Jadi dia kata dalam Quran pun ada unbreakable code. Ini yang bercakap ni bidang dia, ya? Kita pun macam mana? Dia kata alif lam mim, ini unbreakable. Kaf ha ya ain sad, ini unbreakable. Ha mim, ini unbreakable, dia kata. Sebab kalau kita bercakap soal computer science sebagai cabaran semasa kita, maka Quran pun ada daya saingnya, Quran pun ada unbreakable code. Itu contoh bagaimana kita kata bahawa mukjizat ini mesti bertahan sampai akhir zaman, iaitu dia mempunyai daya saing dengan keadaan semasa. Kemudian saya mengamati sirah dan pendirian-pendirian Nabi SAW. Ya, sebab apa sirah pun penting, tuan-tuan. Sebab apa? Daripada sirah kita dapat memahami ada perkara yang betul tapi bukan pada masanya. Nabi bila lepas tawan Kaabah tahun yang ke-8 Hijrah, Nabi nak roboh Kaabah untuk strukturkan semula Kaabah agar Hijr Ismail masuk dalam binaan Kaabah. Sebab memanglah ikut asalnya begitu. Sebab itu bila kita tawaf, kita tak tawaf dalam Hijr Ismail. Tak sah. Kita kena tawaf luar. Mengapa? Sebab Hijr Ismail itu asalnya dalam Kaabah. Dia sebahagian daripada Kaabah. Jadi Nabi nak kembalikan selepas dapat tawan balik Kaabah tahun yang ke-8. Lalu Nabi bercakap pada Aisyah. Aisyah kata, Ya Rasulullah, inna qaumaka hadithul ahdi bil Islam. Sesungguhnya kaum kamu baru je masuk Islam. Maknanya jangan buat lagi. Jangan diusik sensitivity. Ya, mereka yang baru masuk Islam ini tak kukuh Islamnya. Diusik Kaabah, maka terusik hatinya. Sekarang ditimbul yang lain pula. Sekarang ditimbul yang lain. Tunggu dulu ya Rasulullah. Nabi setuju pendapat Aisyah. Ini sirah. Maknanya bukanlah bila suami tak boleh dengar labun isteri. Ya tak? Asal belabun je isteri, apa wayang kulit. Tak nama wayang kulit. Isteri baru nak belabun apa, kita nak wayang kulit. Ya tak? Kecut je isteri. Ya tak? Ada seorang isteri, tuan-tuan, bila meninggal suami, udah tak henti-henti belabun. Saya tanya pada orang kampung, ngapa dia? Orang itu tak henti-henti bercakap. Sampai Raqib Atib pun letih nulis, tak henti-henti. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ustaz kena tahu, masa suaminya ada kemarin, dia tu diam sediam dia. Sebab apa? Asal dia nak cakap je suami tengok. Asal cakap je, terus dia pun diam. Atau sekarang ni dikadar balik. Udah belabun tak henti-henti, suami dah tak ada. Ini kisah benar walaupun tak masuk TV3, kan tak? Jadi mana situ Nabi terima pendapat isteri. Ini sirah. Maknanya bukanlah rakyat tak boleh bercakap pada pemimpin. Asal pemimpin je always right. Betul ialah pemimpin. Not maknanya tak boleh begitu. Setengah orang berpegang might is right. Right is might. Right is might. Jadi maknanya kalau dah might is right, itu yang tak boleh pelabun tu. Itu yang tak boleh pelabun tu. Nabi bagi terima pendapat Aisyah. Nabi tangguhkan. Sampai sekarang tertangguh. Mana ada buat lagi? Sebab itu bila kita tawaf, kita tak boleh tawaf masuk Hijr Ismail.
Kena keluar. Dah habis tawaf, dah sembahyang sunat tawaf, barulah pergi hijr Ismail. Nak berdoa bahasanya. Nak berdoa. Dia pengikut. Jadi begitulah kisahnya. Jadi sirah pun penting. Bagaimana kita kata ada benda yang betul, tapi ada masanya benda yang betul tu tidak pada masanya. Atau meniaga ya tebu, atau musim hujan. Meniaga ais bahasanya, meniaga ais apa kan? Atau musim hujan itu kurang dia lakunya. Kalau panas geger kopi ni tak apalah, tak? Jadi kadang-kadang ada benda yang betul, meniaga ais tebu tu betul, tapi bukan masanya. Kadang-kadang bukan tempatnya. Allah, kesian kadang-kadang ada orang meniaga, tempat itu orang kena jalan laju, tak boleh jalan perlahan. Sebab apa? Dia lepas traffic light. Lepas traffic light mereka meniaga. Kan? Walaupun mereka meniaga tu betul, perniagaan tu. Tak? Tapi bukan tempatnya. Jadi begitulah kadang-kadang kita harus melihat bagaimana peranan sirah ini penting untuk kita dapat lihat nas diamalkan dengan suasana dan konteksnya. Ini semua sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan agak mendalam perbahasan ini ya. Dan pendirian-pendirian Nabi SAW, pandangan-pandangan khulafa ar-rasyidin. Dalam siasatus syar'iyah dipanggil. Dalam siasah ni maknanya pentadbiran syarak. Pentadbiran syarak dalam bahasa Arab ialah siasatus syar'iyah. Siasatus syar'iyah ialah pentadbiran syarak. Dulu zaman Nabi tak ada tauliah. Betul? Tak ada tauliah. Tapi zaman kita ada tauliah. Ini mana datang? Ini dipanggil siasatus syar'iyah. Maknanya ialah pentadbiran hukum syarak. Maknanya dalam konteks zaman kita itu diperlukan supaya tidaklah sebarangan orang. Dia lantaknya ngajar, ikut suka dia je. Tak? Dia katakan sebenarnya dah lama dah Imam Mahdi ni katanya. Dah lama dah ada dah katanya. Rupanya kawannya Imam, namanya Mahdi. Haru betul. Memanglah dah lama ada Imam Mahdi tu. Dah kawannya Imam nama Mahdi. Jadi maksud saya tauliah ini diperlukan dalam konteks siasatus syar'iyah. Jadi ada benda yang memang tak ada zaman Nabi tapi diadakan kemudian untuk pentadbiran hukum syarak. Ya, untuk pentadbiran hukum syarak. Misalnya kita kata mana ada pendekatan kita dalam pendekatan moral ni. Adanya jatuh kosong more, ada siapnya jadual. Zaman Nabi mana macam kopi tu tak ada.